Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang penuh barakah ini kita mulakan dengan pengisian Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang teristimewa untuk kita pada Ramadan tahun ini. InsyaAllah, mudah-mudahan saya sendiri rasa rindu sangat untuk memulakan kelas. Walaupun saya cuba paksa pada pagi tadi untuk mulakan kelas, tapi perasaan berbelah bagi rasanya kuat. Nak teruskan, rasa keyakinan diri, confidence level tu mula menurun bila kelas terlalu lama berehat, terlalu lama bercuti. Tapi bila saya nampak teman-teman yang sama-sama ikut belajar di kelas, Dr. Sakina, Kak Ain, Masya Allah, saya rasa bersangat semangat kembali untuk nak melanjutkan program ini. Meskipun dalam bentuk online. Memang pada awalnya dulu masa PKP, awal PKP saya dah nak mulakan. Tapi keadaan tak begitu, insyaAllah Allah tak izinkan ketika itu sebenarnya. Maka Ana rehatkan diri dulu. Tapi selepas sebulan Ana nak mulakan masa Ramadan ini sebagai ulang kaji kepada semua pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Bermula daripada surah Fatihah sehinggalah yang termampu kita selesaikan sepanjang Ramadan ini. Saya sedang memilih bilakah waktu yang paling sesuai untuk mulakan kelas ini. Adakah mula awal pagi ketika selepas solat subuh, selepas sunat isyraq, ataupun agak tengah hari sikit, atau sebelah petang. Saya sedang mencari-cari waktu-waktu yang sesuai. Apapun, pagi ini saya nak mulakan saja perkongsian, sembang-sembang saja dulu sebelum kita memulakan surah Fatihah dan diikuti dengan surah Baqarah. Hadirin, teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di talian sekarang dan juga yang bakal menonton video ini pada sesi rakaman. Sistem terjemahan Al-Quran yang diasaskan oleh Lebay Makdah bin Layang sebenarnya. Sistem ini bukanlah baru, bukanlah saya pencetusnya, tidak. Dia adalah sistem yang dah lama, dah sangat tua dah. Sistem yang sangat lama, sebelum Perang Jepun dah ada dah sistem ini. Sangat lama. InsyaAllah, saya hanya pelanjut. Saya hanya mata rantai kepada perjuangan orang-orang yang terdahulu,
orang-orang yang ikhlas memperjuangkan agama ini agar Al-Quran dapat dibaca, dapat difahami oleh generasi-generasi terkemudian. Masya Allah, saya rasa beruntung antara orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi mata rantai, jadi penyambung kepada kerja-kerja besar ini. Semoga Allah SWT jadikan usaha kita ini, saya cuba menyampaikan anda selaku pendengar yang sama-sama meniatkan diri untuk mendapat redha Allah SWT. Semoga Allah terima sebagai usaha kecil ini sebagai satu ibadah. Amin ya Rabb. Terima kasih kerana beri kesokongan. Saya tak sangka view hari ini terlalu ramai. Saya ingat saya nak cakap seorang-seorang je hari ini. Masya Allah. Terima kasih atas sokongan semua. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT mudahkan urusan saya hari ini. Dan saya nak tegaskan bahawa sistem ini adalah sistem yang sangat lama, sangat tua. Dia diasaskan oleh Lebay Makdah dan saya sempat belajar dengan generasi ketiga kepada Lebay Makdah bin Layang, iaitu Ustaz Hashim Abdul Ghani rahimahullah. Beliau lah yang bertanggungjawab menyampaikan ilmu ini kepada saya daripada seorang yang buta huruf, seorang yang tak mengenal isim, tak mengenal fi'il, tak mengenal huruf. Malah baca Quran pun terbata-bata, baca Quran pun masih lagi merangkak-rangkak. Itulah tangga pertama saya belajar sejak 30 tahun yang lepas dengan Ustaz Hashim dan anak-anak murid beliau, termasuk Ustaz Mazli Hafizahullah. Beliau lah yang bertanggungjawab menyempurnakan terjemahan saya sehingga 30 juzuk bersama teman-teman yang lain, Ustaz Yahya Mahmud yang sekarang giat aktif mengajar di Johor Bahru, Ustaz Zawawi di Kota Baru, Kelantan, Ustaz Harif Ayub sekarang masih online di sini di Kota Baru, Kelantan, Ustaz Adnan Sulong di Kuala Terengganu. Mereka inilah adalah generasi yang seangkatan dengan saya. Dan ada beberapa ustaz lain yang tak sempat. Ustaz Khairuddin Muhammad di Kuala Lumpur. Nak ingat semua kadang-kadang terlepas pandang. Tapi ramai teman-teman yang aktif terus mengajar harfiah. Hadirin yang berbahagia, harfiah ini satu nama. Ada setengah orang nama yang biasa. Ada setengah orang harfiah ini satu nama yang tak senang untuk didengari. Bukan satu nama yang takut untuk menyebut nama harfiah. Maka wujudlah istilah-istilah terjemahan perkata, terjemahan tafhim. Semua inti dia adalah harfiah. Inti dia adalah terjemahan seperti yang diasaskan oleh Lebay Makdah bin Layang. Kalau di Malaysia ini, itulah orang yang bertanggungjawab dan yang menjadi mata rantai, yang menjadi penyambung kepada sistem ini. Inilah kami teman-teman yang ada di Malaysia. Walaupun telah diubah nama, walaupun di rebranding kepada nama lain, tapi inti pelajaran dia itulah harfiah. Satu sistem yang sangat berjasa pada kami. Walaupun ada memburukkan fitnah-fitnah yang kami terima bahawa ini sistem ni sesat, ya, kami akui bahawa kalau kita tidak belajar secara detail, tak belajar secara daripada A to Z, belajar separuh jalan, memang dia akan membawa kerosakan pada terjemahan kita. Memang dia akan membawa fitnah yang besar. Rata-rata di kalangan pelajar kita, belajar separuh jalan dah boleh terjemah, kemudian tinggalkan. Sedangkan ilmu puncak bagi kami, ilmu yang paling
tinggi bagi kami adalah i'rabul Quran. Boleh kita mengi'rabkan setiap kalimah yang ada dalam Quran satu persatu, sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Arab, tapi kita boleh analisa satu persatu. Maka sebab itu erti yang kita berikan pada peringkat awal tu agak pelik pada peringkat awal. Kata semacam tak kena, tak selesa dengan bahasa Melayu. Sebab kita bukan belajar bahasa Melayu. Sekarang kita belajar bahasa Arab. Fokus sistem harfiah ini adalah membantu peserta boleh menguasai bahasa Arab dengan baik. Sama ada pertuturan ataupun pembacaan. Ada orang tak boleh bertutur dengan fasih, tapi dia boleh membaca, boleh menterjemah dengan baik. Nampak memang tak boleh bercakap, tapi boleh menterjemah dengan baik. Kerana penguasaan ilmu tata bahasanya yang tinggi. Ada orang boleh bercakap, tapi tak boleh membaca dan menterjemah dengan baik. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada seseorang tak serupa. Tapi terus terang saya katakan bahawa sistem ini sangat membantu kepada kami boleh menguasai bahasa Arab, menguasai sistem Arab yang Masya Allah saya kira sulit untuk orang-orang yang tidak ada asas untuk menguasai. Tapi Masya Allah dengan kaedah ini dia sangat-sangat membantu. Sangat membantu kami menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu yang orang kata sangat susah. Dan memang dia susah. Memang bahasa Arab memang susah. Bohonglah kalau saya kata mudah. Tak, dia memang susah. Tapi kalau kita tahu kena pada caranya, disiplin ilmu yang kita ikuti, insya-Allah dia mudah. Dan testimoni yang saya lalui sepanjang 30 tahun saya tempuh sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Tak kiralah latar belakang kita tu siapa, orang Cina ke, orang India ke, orang putih ke, malah orang Melayu lebih-lebih lagi yang dah lama dengan Quran, dah boleh baca dengan baik, insya-Allah lebih mudah lagi. Maka sebab itu saya kirakan sistem ini sangat membantu, sangat menyumbang kepada saya, sangat berjasa kepada saya khususnya. Maka saya tak pedulilah apa orang nak kata. Saya dah tak peduli lagi. Apa juga tomahan, apa juga cabaran, saya sedia berdepan. Kerana saya dah nampak dia punya kesan dia. Saya rasakan sendiri. Bukan hanya pada diri saya sendiri, malah pada teman-teman yang lain, pada pelajar-pelajar saya sendiri. Mereka dapat menguasai dengan baik. Masya Allah. Kalau ikutilah program-program saya yang lepas, daurah-daurah yang saya lalui, anak-anak yang baru seminggu belajar, tapi dengan kaedah yang betul, mereka dapat menguasai dengan Masya Allah. Jadi hari ini bukanlah saya nak mempromosi sangat, tapi saya nak berkongsi saja dengan anda semua bahawa dan nak mengulang kaji pelajaran-pelajaran lepas supaya Ramadan kali ini jauh lebih bermakna. Walaupun kita tak dapat keluar, saya biasa Ramadan, saya tahun lepas saya ke 2 tahun berturut-turut saya ke Thailand. Tapi tahun ni qadarullahu masyafa'al, Allah tak izinkan saya berada di rumah. Maka kesempatan inilah saya cuba isi untuk sama-sama kita berkongsi. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, saya kira waktu ini anda tak mengganggu waktu anda. Kita nak ke solat Jumaat pun tak lagi. Jadi saya ambil masa 1 jam daripada sekarang untuk kita ulang kaji pelajaran surah Al-Fatihah. Boleh? Alhamdulillah. Okey. Ini yang saya siapkan untuk kita mulakan surah Al-Fatihah. Oleh kerana latar belakang yang ada ikuti program sekarang ni, kebanyakannya ada yang dah ada asas, ada yang belum asas, maka saya kongsikan secara menyeluruh. Kita mulakan dengan lafaz ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Lafaz ta'awuz, lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaedah harfiah kita akan ertikan secara perkata tanpa kita wakafkan baris akhir di hujung. Contohnya a'udzu, aku berlindung. Kita ertikan a'udzu, aku berlindung. Bi, dengan. Kita tak gabungkan terus. Billahi. Tak mau. Kita kena ceraikan. Kita kena cerakinkan. Putuskan hubungan antara kalimah demi kalimah. Kerana daripada sumber ini semua akan membantu kita mengenal isim, fi'il dan harfun. Ismun, fi'lun dan harf. Isim, fi'il dan harf. Huruf. Saya suka sebut huruf. So, huruf ni bahasa yang kita guna pakai biasalah. Maklum dia sebut huruf tu. Huruf tu adalah kata jamak bagi harfun. Jadi, huruf. Isim, kata nama. Fi'il, kata kerja. Huruf, sendi kata. Maka sebab itu kita terjemahkan secara perkata. A'udzu, aku berlindung. Bi, dengan. Bi, dengan. Allahi, Allah. Saya tak mau terjemah Allah. Betul, tapi kaedah kita perlukan baris akhir di hujung tu. Kerana dia membantu kita dalam memahami ilmu nahwu nanti. Kesan dia berkait-kait sungguhnya. Maka peringkat awal, memanglah kepada siapa yang ingin melanjutkan cuba mengajar, jangan abaikan baris-baris akhir ni. Kerana sulit untuk kita menerangkan nanti kepada peserta-peserta yang istiqamah, yang panjang, yang sanggup bertahan dengan kita belajar begitu lama, sehingga bila mereka dah sampai tahap untuk kita menjelaskan i'rab nanti, agak sulit mereka memahami. Maka peringkat awal tu kita kena tegaskan disiplin. Baris akhir jaga. Jangan kita wakafkan. Ketika terjemah perkata. Tapi ketika baca secara penuh, kita boleh abaikan. Kita pelihara hukum tajwidnya. A'udzu, aku berlindung. Bi, dengan. Allahi, Allah. Min, ataupun mina, boleh. Asalnya min, daripada asyaitani. Jaga alif lam qamariyah atau alif lam syamsiah. Kita kena sebut sebenarnya. Sebab ini penting juga nak kenalkan tentang isim ma'rifah dengan isim nakirah nanti. Kalau kita baca min daripada syaitan, tak mau. Kita tak mau terjemah begitu. Kita nak kena zahirkan alif lam di pangkal tu, menunjukkan alif lam ma'rifah. Asyaitani, syaitan. Begitu juga baris akhir. Penting. Ar-rajimi, yang direjam. Asyaitani, syaitan. Ar-rajim, yang direjam. Begitu peringkat awal yang perlu kita disiplinkan dalam menterjemah, dalam membaca secara perkata. Tetapi ketika membaca secara penuh, kita baca dengan kaedah tajwid yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh wakaf. Dan kita terjemah. Cuba terjemah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Okey, saya cuba hilangkan ini semua. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kemudian lafaz basmalah. Ta'awuz, kenapa kita mulakan? Ini perintah daripada Allah. Allah anjurkan, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Apabila engkau nak baca Quran, maka berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maka perintah daripada Allah amat wajar untuk kita mulakan. Dan begitu juga lafaz basmalah. Lafaz basmalah. Rasulullah SAW ingatkan kepada kita bahawa likulli amal, setiap amal, la yabda'u bi bismillah, tidak dimulakan dengan bismillah, fahuwa abtar, maka hilang berkatnya. Maka kita mulakan dengan bi. Bi sebagaimana lafaz ta'awuz ada bi juga, maka kita artikan sama dengan ismun sebenarnya tu. Ismun, nama. Bi dan ismun, gabungan dua kalimah. Bi dan ismun. Ismun, nama. Di mana pergi alif tu?
alif dia dah dibuangkan. Itu hamzah yang kita panggil hamzah wasal. Ada 7 isim. Ada 7 kalimah yang ada alif di pangkal. Kalau kita nak ibtidak, alif itu kita bariskan bawah. Antaranya ismun, ibnun, ibnatun, imra'atun, imru'un, isnani, isnatani. Ini semua antara isim-isim atau kalimah-kalimah yang bermula ada hamzah wasal di pangkal. Bila kita nak ibtidak, kita gunakan baris kasrah. Kebanyakan baris fathah. Tapi ini antara baris kasrah. Tapi bila dia bersambung, kedudukan di tengah-tengah, dia dianggap ada pun tak mengenap, tak ada pun tak mengganjilkan. Tetap dibaca macam tak ada. Maka bismillah tu alif tu dibuangkan, digugurkan. Maka kita bacakan bismi dengan nama. Bismi dengan nama. Tapi kalau nak ibtidak saja, baru kita letakkan hamzah wasal. Dan hamzah wasal tu dibariskan kasrah. Ismun. Okay? Baik. InsyaAllah kita akan belajar kemudian kenapa perlu baris bawah, kenapa baris atas, kenapa baris depan. InsyaAllah. Itu mudah saja. Kita tinggalkan dulu. Fokus pertama surah Al-Fatihah. Untuk belajar harfiah, kita kena ada vocab. Kita kena ada perbenaran kata. Maka kita jadikan surah Fatihah ini sebagai modal untuk kita menguasai bahasa Arab. Dan rata-rata semua sama dah boleh terjemah, boleh baca Quran, boleh hafal Quran, surah Fatihah. Cuma nak mengertikan dengan benar, erti dengan tepat, itu yang kita perlukan. Maka anda kena disiplinkan dalam menterjemahkan surah Fatihah. Dengar betul-betul. B dengan ismi nama Allahi, Allah. Jangan wakaf. Ar-Rahmani, yang maha pemurah. Yang tu penting bagi saya. Dalam sistem ni tambahan yang penting, sangat penting. Seperti Ar-Rajim, yang direjam. Ar-Rahmani, yang tambah maha saja. Maha tu pun penting, kerana kita nak kaitkan dengan sirah mubalaghah nanti. Yang maha pemurah. Ar-Rahmani, yang tu tambahan. Maha pemurah, itu pun maha pun tambahan. Pemurah itu adalah makna sebenar. Rahmani, yang maha pemurah. Ar-Rahimi, yang maha pengasih. Yang maha pengasih. Ada juga orang terjemah yang maha penyayang. Untuk sistem ini kita nak selaraskan. Walaupun arti yang kita berikan tak setepat dengan bahasa Arab. Tapi inilah yang paling hampir dan kita nak memudahkan pada peserta-peserta yang tak ada asas bahasa Arab. Maka kita nak selaraskan, beri satu makna dulu. Ar-Rahmani, yang maha pemurah. Ar-Rahimi, yang maha pengasih. Ar-Ra'uf, yang maha penyayang. Itu yang kita cuba berikan untuk setakat ini. Masya Allah, saya tak sangka hari ini daripada Georgetown pun ada, Masya Allah. Penang, orang-orang yang saya rasa sebelum ni saya tak pernah nampak. Masya Allah. Terima kasih semua atas sokongan dan dukungan anda semua. Terima kasih. Okey, baik. Saya teruskan. Inilah yang kita cuba kongsikan. Sila disiplinkan erti yang anda berikan. Jangan sekali-kali ubah. Jangan sekali-kali pindah makna dia. Kerana dia mempengaruhi nanti kita punya sistem. Jangan ubah kepada bahasa-bahasa mudah. Sebab kita bukan belajar bahasa Melayu. Kita nak belajar bahasa Arab. Abu Nu'man masih di Terengganu. Orang tu tak balik Pahang ke? Tersekat di sana. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga boleh hantar Abu Nu'man. InsyaAllah. Okey. Saya teruskan ayat yang kedua. Ayat kedua, basmalah adalah ayat pertama. Dan ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Perli saya juga. Mudah-mudahan hari ini hari permulaan membawa keberkatan dan membakar semangat saya untuk meneruskan hari-hari yang berikutnya. Amin. Terima kasih atas sokongan semua. Alhamdulillah. InsyaAllah Penang ramai. Subhanallah. Baik. Saya mulakan. Saya teruskan ayat kedua. Alhamdulillah. Segala puji. Tambahan segala di awal kalimah itu penting. Tambahan segala di awal kalimah itu penting. Okey.
Alhamdu, segala puji. Hamdan Rahim, ya. Allahu Akbar. Abu Muaz, insyaAllah nak kursus di balik pulau balik, insyaAllah kita buat nanti lepas PKP, insyaAllah. Nur Salina, BDK, Badan Masyarakat Kuantan, ya, insyaAllah. Nanti insyaAllah kita jumpa nanti. Baik. Saya teruskan lagi. Jan Aziz, masya-Allah. Lusta, masya-Allah, jawabnya. Saya sambung. Tak dapat fokus ni. Okey. Alhamdulillah, kita artikan segala puji. Segala tambahan tu. Itu penting nanti kita. Semua ada kaitan dengan ilmu tata bahasa Arab. Dalam sistem kita, dia kaitan dengan tata bahasa. Dalam tafsir pun ada juga tambahan segala. Itu dalam tafsir. Dalam sistem kita pun tambahan segala tu dia ada kaitan dengan tata bahasa. InsyaAllah. Artikan alhamdulillah, segala puji, segala tambahan. Li, kita artikan li dengan Allah gabungan dua kalimah tu. Li dan Allah tu gabungan dua kalimah. Satu li berarti bagi. Li kita artikan bagi. Li kita artikan bagi. Allahi, Allah. Gabungan dua kalimah, lillah, bagi Allah. Jangan terjemah lillahi Allah, tidak. Li dan Allah. Lillahi, bagi Allah. Rabbi, Tuhan boleh, yang memelihara pun boleh. Tapi dalam sistem kita cenderung untuk gunakan terjemahan Rabbi yang memelihara. Nak terjemah Tuhan pun okey, tak apa. Sekurang-kurang ada dua makna. Rabbi yang memelihara. Al-alamina. Al-alamina. Jangan wakaf. Al-alamina. Kita artikan sekalian alam. Al-alamina, sekalian alam. Ya, Ustaz Abdullah di Masjid Alwi Perlis. Ya. Semua penggerak-penggerak salaf, penggerak-penggerak harfiah. Ustaz Abu Muaz. Ya, tahniah. Semoga Allah mempelihara, Allah mudahkan antum untuk terus mengajar harfiah di sana. Saya utuskan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Alhamdulillah. Ashraf. Ucap. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kaedah kita akan terjemah secara perkata peringkat pertama sebagaimana saya tunjukkan tadi. Alhamdulillah, segala puji, li, bagi, Allahi, Allah, Rabbi, yang memelihara, al-alamina, sekalian alam. Itu tahap pertama. Peringkat kedua kita baca secara penuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, dengan memelihara hukum tajwid. Peringkat pertama terjemah secara perkata tanpa mewakafkan baris-baris akhir. Peringkat kedua kita baca dengan lancar, dengan fasih, tanpa mengabaikan hukum tajwid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Begitulah terjemahan yang kita. Masya Allah. Haris sampai 4. Love. Muhammad Haris Iskandar. Masya Allah. Saiful. Syafizul. Masya Allah. Itu ayat pertama. Ayat kedua, sorry. Kemudian ayat yang ketiga, ulangan semula dalam sebagaimana dalam basmalah tadi. Ar-Rahmani, yang maha pemurah. Ar-Rahimi, yang maha pengasih. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah, yang maha pengasih. Saya teruskan kepada lafaz yang berikutnya. Maliki, yang memiliki. Maliki, yang memiliki. Yati Harun, orang besar, orang Pramo. Maliki, yang memiliki. Yaumi, hari. Ad-dini, agama. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari agama. Saya setiap kali kalau baca ayat yang keempat ni, saya kena tolong jelaskan. Sebab rata-rata kita dah terjemah Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan biasa orang terjemah. Tapi percaya bahawa
sebenarnya kita fokus kepada bahasa. Memang dalam tafsir kita ada artikan yang memiliki hari, itulah memang di atas. Boleh juga. Tapi kita nak selaraskan, kita nak apa? Kita nak artikan bahawa ad-din memang makna dia agama. Kita buka lah dalam kamus bahasa Arab, ad-din makna asal dia adalah agama. Tak bolehkah kita terjemah hari pembalasan? Boleh, tapi saya lebih selesa terjemahkan yang memiliki hari agama. Kerana dalam Quran Allah ada sebut, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Apakah dia hari agama itu? Kemudian apakah dia hari agama itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari yang satu diri tidak mampu memiliki satu diri yang lain, dan hari itu dan urusan pada hari itu semuanya milik Allah. Masya Allah, daripada tani Ismail Ibn Ibrahim, saya Masjid Nur bin Patani. Masya Allah. Masya Allah Ismail. Tahniah. Tahun ni saya tak dapat ke Patani. Tapi mudah-mudahan kita dapat secara live ni. Terima kasih. Baik, saya ulang sekali lagi. Ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dan urusan pada hari itu lillah, milik Allah. Jadi ada Allah sebut hari agama. Hari yang menentukan agama siapa yang benar. Yang ketika di dunia masing-masing mendakwa bahawa agama mereka lah agama yang benar. Yang Buddha dengan dakwa agama Buddha lah benar. Yang Hindu dakwa agama mereka benar. Masing-masing dakwa agama mereka. Tapi Yaumuddin adalah agama hari penentu pada seluruh agama. Dan kita akui bahawa Allah telah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat yang 19, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, agama, indallah, di sisi Allah adalah al-Islam. Islam. Itulah agama yang Allah iktiraf. Maka kita kekalkan, artikan ad-din adalah Islam. Ad-din adalah agama, ad-din itu adalah, kita kekalkan. Okay. Kita artikan ad-din tu agama. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari agama. Alhamdulillah. Dan ayat kelima, kita artikan, Iyaka akan engkau. Iyaka akan engkau. Dulu ketika awal saya belajar dulu, saya artikan iya tu mana akan, ka tu engkau. Tapi rupanya bukan. Iyaka tu sebenarnya satu kalimah. Kita namakan domir nasab munfasil. Akan tu adalah tambahan saja. Jadi jangan kita keliru bahawa iya tu bukan ada makna. Iyaka satu kalimah. Iyaka satu tubuh, satu perkataan. Kedudukan kalimah ini hanya letaknya di awal ayat saja. Awal jumlah. InsyaAllah kita akan belajar. Bagi yang dah ada bahasa Arab, insyaAllah dia memudahkan. Tapi untuk bagi yang baru belajar bahasa Arab, cukuplah anda artikan bahawa iyaka akan engkau. Akan itu adalah tambahan. Akan itu adalah tambahan. Penting. Sebagaimana yang tambahan. Sekalian tadi. Al-alamina. Sekalian alam. Sekalian itu tambahan. Alhamdulillah. Segala itu tambahan. Segala puji. Tambahan-tambahan itu penting. Ada kaitan dengan ilmu tata bahasa. InsyaAllah kita akan terangkan dalam pertengahan Ramadan nanti. InsyaAllah. Penting sangat. Penting sangat. Dan bukan cuma 2-3 hari lagi insyaAllah. Kalau anda ikuti program ini, cuma saya belum dapat hari waktu yang tepat. Sama ada sesuai sebelah pagi ataupun tengah hari. Nanti saya dapatkan dia punya respon daripada anda. Nanti saya buat tulis dalam Facebook. Saya akan buat status. Saya buat post nanti. Adakah anda setuju waktu pagi selepas subuh? Atau adakah anda setuju waktu selepas zuhur? Ataupun sementara menanti buka
Ramadan. Buka puasa. Saya dapatkan nanti pilihan apa anda punya respon. Baik, saya teruskan. Iyaka artikan akan engkau. Akan itu tambahan. Iyaka tu makna engkau sebenarnya. Dalam Quran ni lafaz ganti nama ni banyak. Anta pun engkau juga. Ka pun engkau juga. Iyaka kita kekalkan nama. Akan engkau. Okey. Lafaz akan adalah tambahan. Na'budu kami sembah. Na'budu kami sembah. Na'budu kami sembah. Kami dengan sembah. Kami ibadah. Boleh. Baik. Hafalkan. Iyyaka na'budu. Akan engkau kami sembah. Wa dan. Wa artikan dan. Wa dan. Iyyaka. Dah ulang sekali lagi. Sebagaimana saya terangkan tadi. Kekalkan akan engkau. Akan tambahan. Akan itu tambahan. Nasta'inu, kami minta tolong. Nasta'inu, kami minta tolong. Nasta'inu, kami mohon pertolongan pun boleh juga. Kami minta tolong pun okey, tak apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau kami minta tolong. Baik. Biasa dalam kaedah saya mengajar dan mana-mana yang pernah ikuti program saya, sampai ayat 5 saya dah akan sedikit perkongsian. Sampai ayat 5 saya akan stop dari sudut menambah perbedaan kata. Saya lebih fokus kepada kaedah. Saya akan bantu peserta supaya jangan terlalu beban memikirkan tentang makna, nak kena hafal daripada ayat 1 hingga ayat 5. Tengok, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin. Yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah dan akan engkau kami minta tolong. Biasa dalam program-program saya minta peserta akan terjemah. Saya harap peserta dapat menterjemah. Tapi dalam program ni saya pun tak tahu lagi macam mana cara nak buat bagi anda peluang untuk anda terjemah. Saya belum masih dalam belajar. Saya tak pernah sebelum ni kamera depan saya tak boleh nak kontrol. Sekarang dia depan saya yang saya tak boleh kontrol, dia menghadap, maksudnya kamera belakang. Sekarang ni kamera depan. Okey, saya boleh nampak siapa yang ada dalam talian, siapa yang online sekarang ni, insyaAllah. Terima kasih kepada yang beri sokongan. Baik, satu lagi saya nak beritahu bahawa saya cuba belajar dalam sepanjang program ni. Tolong ajarkan siapa ada pengalaman, boleh share dekat saya macam mana nak bagi, siapa yang nak terjemah, saya boleh bagi peluang untuk terjemah. Sama ada hantar voicemail boleh, ataupun live sekarang ni pun nak bagi terjemah pun boleh. Saya belum tahu lagi cara dia. Nanti insyaAllah mudah-mudahan ada orang boleh tunjuk ajar nanti. Ya, Liza Spa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat puasa. Terima kasih. Saya teruskan lagi. Biasa sampai ayat 5 saja. Selepas ayat 5, saya akan berkongsi sikit tentang bagaimana mengguna pakai fi'il mudhari'. Mengenal fi'il mudhari'. Apa itu fi'lun mudhari'un? Ini adalah satu kata yang ada, yang kita telah belajar, yang telah kita terjemahkan. Fi'il mudhari' itu, nama ini adalah perbuatan yang menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Tapi oleh kerana bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab ni dia lain sikit. Dia bukan hanya mengandungi perbuatan saja. Tiap-tiap perbuatan, dia akan dua elemen utama dia mesti ada, sertakan sekali. Pertama, masa berlaku perbuatan itu. Masa sudah lepas ke, sekarang atau akan datang. Tapi fi'il mudhari' menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Pertama, tentang masa. Kedua, disertakan sekali dengan pelaku dia, pembuat dia.
Dalam bahasa Melayu kita panggil subjek. Dalam bahasa Arab kita panggil fa'il. Dia panggil pembuat dia sekali. Itulah bahasa Arab. Satu lafaz lengkap sekali dengan perbuatan dia, dengan siapa yang membuat dia, dan bila masa perbuatan itu terjadi. Lengkap sekali, Masya Allah. Itu yang seronok belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Inggeris, dia ada perbuatan dan masa dia. Masa past tense sudah berlaku. Present tense sekarang dan akan datang. Tapi tak, bahasa Arab, siapa pelaku dia pun dia akan sertakan sekali. Kita panggil dalam bahasa Arab fa'il dia. Itulah istimewa dia. Contoh dalam surah Fatihah yang kita telah terjemahkan tadi, ayat 1 hingga ayat 5, ada tiga fi'il mudhari' yang kita dah jumpa. Pertama, a'udzu. Kita artikan aku berlindung. Cara terjemah fi'il mudhari' ada sistem. Dalam kaedah kita kena sebut pembuat dia dulu. Aku, itu pembuat dia tu. Atau dalam bahasa Arab kita panggil fa'il dia. Aku berlindung. Aku tu kita namakan pembuat dia. Kita sebut pembuat dia. Cara menterjemah fi'il mudhari' kita sebut pembuat dulu. Aku berlindung. Bukan berlindung aku. Ada terjemahan sahabat saya dia gunakan berlindung aku, berlindung oleh aku. Sebab memang bahasa Arab fa'il di hujung selepas fi'il. Tapi oleh kerana kita tak mahu ada pertindihan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari', insya-Allah kita akan belajar nanti. Maka kita bezakan. Untuk fi'il mudhari' kita artikan dia punya pelaku dia punya pembuat dia punya fa'il dia, kita sebut mula-mula sekali. Aku berlindung. Berlindung tu adalah perbuatan dia. Okey. Begitu juga. Contoh yang kedua, na'budu. Kita sebut dia punya pembuat dia, fa'il dia. Kami tu dia punya pembuat dia. Kami tu adalah fa'il dia. Sembah. Na'budu, kami sembah. Nasta'inu, kami minta tolong. Macam mana Ustaz kita nak bezakan kami, aku? Dalam kaedah kita gunakan pedoman. Dalam kaedah kita gunakan pedoman. Ada huruf alif, atas alif tu ada hamzah. Dalam belajar tajwid kita namakan hamzah qata'. Kalau permulaan kalimah ada alif, tapi alif tu ada huruf sad kecil. Tak ada hamzah atas dia. Dan tak ada harakat. Itu kita namakan hamzah wasal. Ini hamzah qata'. Ada alif atau alif tu biasa baris fathah atau baris dhammah. Saya tak letakkan harakat tu. Kadang-kadang dia ada dua harakat saja. Baris dhammah atau baris fathah atas alif tu. Dan baris akhir baris dhammah. Untuk menterjemah kalimah begini yang kita panggil fi'il mudhari', kita sebut aku dulu. Tak ingat makna tak apa, tapi aku tu penting. Sebut aku pun dah cukup. Contoh, a'udzu. Kita terjemahkan aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Okey, dah tahu. Kita terjemah, kita tahu alhamdulillah segala puji. Itu kata nama. Segala tu tambahan. Kata dasar puji. Dan bersumber daripada kalimat ha, mim, dal. Saya nak tukarkan kalimat alhamdulillah ni kepada fi'il mudhari'. Dengan saya buang alif lam, buang harakat dia. Saya letakkan alif atas alif ada hamzah. InsyaAllah Ustaz. Abu Asma, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Malu Ustaz dia tengok anak. InsyaAllah. Kita buang alif lam, tinggalkan ha, mim, dal. Saya tukarkan pada Ahmadu. Untuk menterjemahkan dia, anda mesti tahu bahawa sebut atas alif ada hamzah tu, sebut aku dulu. Aku puji. Ahmadu, aku puji. Ar-Rahim, yang maha pengasih. Itu kata nama. Kita buang alif lam, kita buang huruf ya tengah-tengah tu, tinggalkan huruf ra, ha, mim. Saya tukar kepada fi'il mudhari'. Nampak? Arhamu. Maknanya anda dah tahu. Sebut aku dulu. Aku kasih. Kata dasar dia kasih. Okay. Kemudian, maliki. Kita ertikan yang memiliki. Yang tu kita tambah. Kata dasar dia milik. Bersumberkan dari kalimat mim, lam, kaf. Maka saya tukar kepada fi'il mudhari'. Saya tukar kepada fi'il mudhari'. Amliku. Macam mana nak letak baris Ustaz ni? Lam baris bawah ke, lam baris atas ke? Itu nanti dulu kita akan belajar kemudian. Anda cuma tugas untuk mengertikan saja. Cuma terjemahkan saja.
Amliku, tetap sebut aku dulu. Anda tak ingat makna tak apa, tapi aku tu penting. Kerana tanda dia ada alif, atas alif tu ada hamzah. Okey? Atas alif ada hamzah. Amliku, aku miliki. InsyaAllah anda, walau meraba macam mana, anda boleh dah tahu dah makna dia. Boleh membantu dah. Kemudian, tanda kedua, kalau ada huruf nun. Nun, baris fathah atau baris dhammah. Dan baris akhir baris dhammah. Okey, itu banyakkannya baris dhammah. Okey. InsyaAllah Ustaz Osama. InsyaAllah Ustaz. Boleh Ustaz. Inilah yang nak cuba kongsi Ustaz. Baik Nak budu, kita artikan sebut kami dulu. Kita tak mau pertindahan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Dari sudut terjemahan ada persamaan. Sebab kita nak bantu kepada peserta yang tak ada asas Arab tu, supaya jangan mereka keliru. Kita artikan untuk fi'il mudhari' sebut kami dulu ataupun aku dulu, bergantung pada huruf mudhari' dia, huruf di pangkal dia, huruf alif atas alif hamzah atau huruf nun. Untuk peringkat ni dua saja kita punya pedoman. Kita tak perlu banyak-banyak, belajar sikit dulu, dua je. Nampak nun, sebut kami. Kalau alif atau alif hamzah, sebut aku dulu. Baik Dan pastikan baris akhir baris dhammah. Contoh dia, na'budu, kami sembah. Nasta'inu, kami minta tolong. Kalau maliki, yang memiliki itu, yang tu kita buang, tinggal ke kalimat milik. Namliku, kami miliki. Ar-Rahim, yang maha pengasih. Yang maha tu tambahan. Kasih kata dasar dia. Narhamu, kami kasih. Alhamdulillah, segala puji. Segala tu tambahan. Kata dasar dia puji. Nahmadu, kami puji. A'udzu, aku berlindung. Na'udzu, kami berlindung. Saya suka tukarkan. Bila ada interaktif, penting interaktif. Ada orang boleh terjemah tapi tak boleh sebut Arab dia. Dia tak dapat connect. Tak terhubung antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari' dengan terjemahan dia. Maka perlu ada interaktif. Perlu ada interaktif antara pelajar dengan guru. Maka itu penting. Kalau dapat anda sebut, saya minta peserta tolong bagi makna Arab dia. Saya sebut Melayu. Sekali lagi. Okey, walaupun saya tak dengar. Saya sebut Arab, anda sebut Melayu, okey? A'udzu, apa makna dia? Aku berlindung, betul. Na'udzu, apa erti dia? Ya, kami berlindung. Kan saya sebut Arab lah. Saya sebut Melayu. Tolong sebut makna Arab dia. Aku berlindung. Na'udzu. Kami berlindung. Na'udzu. Itu penting, interaktif sistem kita. Nak pastikan anda boleh menguasai itu tidak. Ada orang sebut, A'udzu, aku berlindung. Na'udzu pun aku berlindung juga. Dia terikat dengan kalimah A'udzu tu aku berlindung saja. Bila dah tukar, dia dah boleh dah blur. Begitu juga, na'budu. Okey, sorry. Nahmadu, kami puji. Bila dah pegang tak. Nahmadu, kena pandang. Baik itu dalam sistem kita, kena pandang. Inna sam'a wal basara wal fu'ad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan disoal nanti. Kenapa? Inilah 3 panca indera yang menjadi penting, menjadi saksi utama dalam belajar. Belajar buruk ke atau baik, belajar baik atau belajar buruk ke, tak kisahlah. Ini saksi utama. Maka kami jadikan dia asas dalam belajar, yang bahawa belajar mesti kena pandang. Itu saya kena bantu ni, support dengan laptop ni untuk anda tengok skrin, supaya anda nampak dia punya pertukaran huruf. Jangan pejam mata takkan ingat dia. Kena pandang semua pada skrin. Nahmadu, kami puji. Saya tukar pada kalau aku puji, Ahmadu. Ahmadu, aku puji. Nahmadu, kami puji. Cuba tukar. Sebut Arab pula. Aku puji Ahmadu. Kami puji Nahmadu. Anda boleh sebut? Arhamu. Apa makna dia? Aku kasih. Narhamu, kami kasih. Tolong sebut Arab dia. Aku kasih Arhamu. Kami kasih
narhamu. Alhamdulillah. Bagus. Amliku, aku miliki. Namliku, kami miliki. Tolong sebut Arab dia pula. Aku miliki, amliku. Kami miliki, namliku. A'budu, aku sembah. Biasa kita na'budu, kami sembah. Banyak kalau kalau share, a'budu, dia terjemahkan kami sembah. A'budu sebenarnya aku sembah. Kita kena nampak pertukaran huruf tu. Huruf alif atas alif ada hamzah ataupun huruf nun. Okey, baik. A'budu, aku sembah. Na'budu, kami sembah. Alhamdulillah. Cuba bagi makna Melayu dia. Saya sebut Melayu, terus sebut Arab dia. Aku sembah, a'budu. Ada orang sebut, aku sembah, na'budu. Itu penting. Latih to be. Latih to be, drilling sangat penting. Itu saya perlukan masa satu hari 7 ke 10 jam untuk latih. Kalau anda mahukan program satu juzuk selama 1 minggu, program yang kami telah lakukan sepanjang tahun lepas. Jadi penting setelah latih to be ni. Tapi tak ada buat ni, kita buat. Cuba saya berkongsi untuk Ramadan ni supaya anda boleh lakukan sendiri di rumah, insyaAllah. Saya ulang sekali lagi. A'budu, aku sembah. Okay. Kami sembah, na'budu. Seterusnya, asta'inu. Arti dia, aku dulu. Aku minta tolong. Nasta'inu, kami minta tolong. Nasta'inu, kami minta tolong. Tolong beri makna Melayu dia. Beri makna Arab dia. Aku minta tolong, asta'inu. Aku minta tolong, asta'inu. Kami minta tolong, kami minta tolong, nasta'inu. Saya harap anda semua dapat mengulang kaji, dapat cuba berlatih. Saya sebut Melayu, anda sebut Arab. Saya sebut Arab, anda sebut Melayu. Okey? Ini penting. Ada connection antara erti yang kita berikan dengan lafaz yang kita terjemahkan, yang kita sebut. Seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Ini ayat ke-6. Okey, dah. Saya kira ayat ke-5 dah selesai biasanya. Itulah latih to be yang kita guna pakai dalam menghilangkan stres pelajar selama ayat 1 sampai ayat 5, menterjemah, nak mengingatkan tu. Tapi dengan latih to be yang kita guna pakai ni, secara tak langsung anda dah mula ingat tentang seluruh kalimah yang ada dalam surah Fatihah, bermula daripada ta'uz sampailah ayat yang ke-5. Bermula a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami sembah dan akan engkau kami minta tolong. Jadi anda sekurang-kurangnya dapat membezakan mana kalimah yang kena tambah yang, mana kalimah yang kena tambah sekalian, mana kalimah tambah segala, mana kalimah kena tambah aku ke dulu atau kami. Itu lafaz yang mula keluar daripada mulut anda, itu membezakan bahawa anda faham atau tidak tentang sistem ini. Nak sebut aku atau itu fi'il mudhari' tu. Kami atau itu fi'il mudhari'. Kalau yang, itu insya-Allah kita akan belajar tentang kata nama. Segala, sekalian, akan. Itu tambahan-tambahan itu insya-Allah kita akan belajar tentang kata nama, insya-Allah. Tentang isim. Sekarang kita belajar fi'il mudhari'. Satu, fi'il mudhari' perbuatan menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6, okey, kita langsung pada ayat ke-6. Okey. Okey. Kita beri makna dulu.
Kena hafal dulu ayat ke-6. Makna dia ada ihdi satu kalimah, nah kedua, as-sirata tiga, al-mustaqim. Ada 4 kalimah. Kena hafal keempat-empatnya. Pertama kita dah terjemahkan lafaz ihdi. Kita artikan tunjukkanlah oleh engkau. Masya Allah. Ini panjang sikit. Ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Kata dasar dia tunjuk. Hidayah. Tapi tambahan lah. Lah tu tambahan. Lah kita tambah. Lah kita tambah. Oleh juga kita tambah. Engkau juga kita tambah. Itu tak ada dalam lafaz di situ. Penting tu. Itu kita jadikan dia sebagai kerangka. Kita erti yang dah tersedia. Nanti kita cuma copy paste saja. Dia punya verb masuk dalam sistem. Okey. Harap anda perhatikan. Nanti insyaAllah saya akan buat latih tubi sebentar nanti. Hafalkan dulu. Mana ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Dalam terjemahan, biasa kita jumpa tunjukkanlah. Nah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu kalau dalam terjemahan mafhum. Tapi dalam sistem kita perlukan oleh engkau tu penting. Sebab nanti kita nak, bila anda dah sampai satu tahap, kita nak perkenalkan tentang dhamir mustatir wujuban. Tentang dhamir mustatir. Tunjukkanlah oleh engkau. Itu penting tu kita nak kena tahu. Kalau tak letakkan terjemahan yang sebegini, sulit nanti untuk kita nak perkenalkan tentang dhamir mustatir, wujuban, kejawazan, nanti kita belajar nanti. Inilah rahsia yang kami cuba, yang kami rasakan, yang saya dah belajar dulu, saya ikut je dulu. Masa dulu saya belajar tak diterangkan. Peringkat awal takkan diterangkan. Memang anda takkan diterangkan. Apa itu dhamir mustatir, wujuban, kejawazan takkan diterangkan. Tapi untuk program kali ini saya terangkan semua. Kepada peserta yang dah ada asas, okey, sekurang-kurangnya dia ingat bahawa, oh itu ada dhamir mustatir tu. Yang belum ada asas, cukuplah anda hafal bahawa ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Dah, memadai. Anda terjemahkan, ihdi, tunjukkanlah oleh engkau. Kemudian, nah, makna dia kami. Lafaz akan tu tambahan. Tadi, iyaka akan. Bukan, iyakan itu bukan akan. Iya tu tambahan saja. Iya tu memang iyaka satu kalimah. Akan tu kita tambah saja. Jadi, nah di sini, kami. Cuma akan tu kita tambah. Untuk anda semua yang sudah ada bahasa Arab, lafaz isim, lafaz kata nama, kebanyakan kita akan tambahkan. Tambahan-tambahan akan, sekalian, segala, yang. Tambahan-tambahan ini hanya berlaku pada kata nama. Tidak ada tambahan yang lain. Hanya pada kata nama saja. Fi'il lain, berbeza. Kita dah setkan laras bahasa yang kita dah guna pakai. Tepat. Untuk fi'il madhi atau fi'il mudhari' macam tadi. Sebut pembuat dia dulu. Aku atau kami. Dua pedoman dulu. Untuk isim atau kata nama, kita ada tambahan yang. Kadang-kadang tak ada tambah pun. Tapi kebanyakan kita ada tambahan yang, sekalian, segala, akan. Na akan kami. Okey. Na akan kami. As-sirata, jalan maknanya. Tapi kita tambah akan. Akan juga tambahan. Tambahan sebagai pedoman. Orang-orang yang tak ada asas Arab, korangnya, oh dia ada tambah akan ni, isim ni, kata nama ni. Sebab dalam sistem kita, mana-mana kebanyakan isim kita letakkan erti tambahan pada awal terjemahan. Yang antaranya akan, sekalian, segala dan akan. Sekarang ni 4. 4. Dia ada 10 yang perlu kita kena ingat. Tambahan-tambahan yang perlu kita, yang banyakkan kita selitkan. Seterusnya, as-sirata akan jalan. Ingat, sirata, orang terjemah jalan, boleh. Tapi sistem saya nakkan tambahan akan. Kerana mudah untuk kita nak perkenalkan. Pertama, perkenalkan dia isim. Kedua, nanti kita akan kenalkan dia maf'ul bih tsani. Dia maf'ul bih tsani kepada ihdi tadi. Itu penting. Bila tambah akan, itu menunjukkan maf'ul bih. Itu juga. Itu satu tahap lagi nanti. Penting, bukan saja-saja untuk menyedapkan ayat. Tidak. Semua ini semua ada kaitan dengan tata bahasa. Itu belajar jangan separuh jalan. Belajar mesti kena sampai puncak. InsyaAllah anda boleh baca Quran dengan baik, terjemah dengan fasih, dengan lancar, dan tahu sebab apa kan anda terjemah, dan tahu nahwu sarafnya, tahu ilmu i'rabnya, dan insyaAllah boleh baca kitab Arab tak berbaris.
dan boleh terjemah dengan baik. Dan itu insyaAllah belajarlah dengan ustaz-ustaz lain. Inilah asal yang boleh saya kongsikan pada anda semua. Boleh terjemah Quran dengan baik, anda boleh menguasai bahasa Arab dengan baik, insyaAllah. Sama ada percakapan ataupun pembacaan pada terjemahan kitab-kitab yang tak berbaris. Dan lebih seronok tu Quran tu, kita baca selama ni, kita baca yang kita tak tahu makna. Tapi kita dah mulai seronok, dah boleh baca, seronok. Mudah-mudahan Ramadan kali ini anda boleh ada buat pembaharuan, ada peningkatan dalam membaca Quran. Okay, seterusnya, Al-Mustaqimah, yang lurus. Al-Mustaqimah, yang istiqamah juga boleh kita terjemahkan. Yang lurus. Yang tu penting tu tambahan. Yang tu tambahan. Mustaqim, yang istiqamah. Yang tu tambahan. Okay? Nak menunjukkan kata nama. Baik. InsyaAllah. Seterusnya, ayat ke-6, kita baca secara penuh dengan hukum tajwid. Tadi terjemah secara perkata. Ihdi, tunjukkanlah oleh engkau, akan kami, as-sirata, akan jalan, al-mustaqimah, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah oleh engkau, akan kami, akan jalan yang lurus. Boleh terjemah? Orang Pening belajar dengan WhatsApp. Alhamdulillah. Teruskan. Ustaz Abu Muaz, silakan. InsyaAllah. Baik. Mudah-mudahan dengan bantuan ini juga dapat membantu antum supaya yang belajar cara WhatsApp dengan Ustaz Abu Muaz, boleh hubungi. Siapa yang duduk sekitar Penang boleh hubungi Ustaz Abu Muaz. InsyaAllah beliau antara penggerak di balik pulau. Okey. Amar Kusairi, lama tak dengar berita. InsyaAllah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah oleh engkau, akan kami, akan jalan yang lurus. Baik. Saya nak perkenalkan satu jenis fi'il lagi. Tadi kita dah belajar fi'il mudhari'. Sekarang kita nak belajar fi'il amar, fi'il perintah. Apa itu fi'il dalam bahasa Arab? Fi'il perbuatan. Tapi ingat, jangan kita serupakan dengan bahasa Melayu. Saya ulang sekali lagi, kita bukan belajar bahasa Arab, bukan belajar bahasa Melayu. Sekarang kita belajar fi'il perbuatan dalam bahasa Arab. Yang dikatakan perbuatan, yang dikatakan fi'il dalam bahasa Arab, dia mesti ada dua elemen tambahan. Kita kena tahu. Pertama, siapa pelaku dia? Siapa pembuat dia? Siapa dia punya fa'il dia? Dalam istilah bahasa Arab, kita fa'il dia kena ada. Kedua, bila masa perbuatan itu berlaku. Untuk fi'il amar, dia macam fi'il mudhari'. Dia menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Dia adik-beradik dengan fi'il mudhari'. Dia tak menunjukkan masa sudah lepas. Fi'il amar kita perintah sekarang. Bukan perintah, dah lepas perintah tak? Sekarang perintah. Perbuatan itu berlaku sekarang dan akan datang. Dan pastikan menunjukkan suruhan. Dia menunjukkan perintah, suruhan. Lepas itu kita ertikan, ada tambah lah tu. Lah tu penting. Ihdi, tunjukkanlah. Lah tu menunjukkan suruhan tu. Penting tambahan lah. Dalam terjemahan, imbuhan lah tu kena ada. Tunjukkan kami. Saya tak berapa selesa kalau tanpa imbuhan lah. Saya nak selaraskan sistem. Semua fi'il amar kena ada tambahan imbuhan lah. Oleh engkau tu menunjukkan dia punya pembuat dia. Dia punya fa'il dia. Itu penting saya kata. Sebab tu kalau orang belajar terjemah biasa, saya selalu dapat komen daripada peserta. Ustaz, susahlah nak terjemah. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami. Bahasa macam bahasa lama lah Ustaz. Sebenarnya kita nak belajar bahasa Arab. Inilah bahasa Arab sebenarnya. Dia punya konsep dia. Dia sebut pembuat, betul baru dia punya perbuatan, baru sebut pembuat dia tu. Maka kita nak ikut disiplin bahasa Arab, kita kena ikut dulu. Sabar dulu. InsyaAllah sampai masa nanti kita akan lepas daripada ikatan ni, kita boleh bebas terjemahan secara bahasa Melayu. Dan peringkat awal ni kita kena ketat sikit. Kena disiplinkan sikit. Untuk fi'il amar, tambahan imbuhan lah. Dan oleh engkau tu menunjukkan dia punya pembuat dia. Dia punya fa'il dia. Dia punya pelaku dia. Tunjukkan itu dia punya perbuatan. Okay? Okay? Ihdi. Tunjukkanlah oleh engkau. Okay, saya buat latih to be. Anda buat berlatihan. Tengok macam mana dia, sistem berlaku. Okay? Okay. Cuba saya tukar daripada kalimah na'budu. Anda tengok kalimah ni dah tahu dah. Macam mana nak terjemah? Ain badal. Sembah kan? Kata dasar tadi. Masuk, copy paste kata sembah dalam
peringkat awal. Lah oleh engkau tu makna dah sedia ada dah. Sembahlah oleh engkau. Lafaz dia kena u'bud. Kalau nak belajar tajwid, tengok huruf ketiga kan. Baris domah. Maka hamzah wasal tu kita kena domahkan. U'bud. Jangan i'bud. Ini belajar tajwid. Lepas tu, hubung kait. Semua ilmu-ilmu yang ada dalam Quran, semua kita kena belajar. Semua kena belajar. Okey? Penting. Kalau dah terlepas. Okey. U'bud. Tengok huruf ketiga baris dhammah. Ini belajar tajwid, belajar nahwu, saraf, belajar terjemah Quran, dia semua kaitan dengan bahasa Arab. Jangan kita abaikan. Semua ilmu-ilmu itu penting. Okay? Jadi, masa kita belajar tajwid, kita pandukan pada huruf ketiga. Sebenarnya ini fi'il amar. Hamzah wasal tu kita nak mulakan baris apa? Kalau isim, baris atas. Kalau fi'il, kita kena baris bawah, baris kasrah ataupun baris dhammah saja. Kecuali kalau atas alif tu ada hamzah. Barulah kita baris fathah atau baris dhammah. Tapi ini tak. Dia tak ada, alif saja. Kita namakan hamzah wasal. Dalam kaedah tajwid, dia pandukan pada huruf ketiga. U'bud. Itu kita belajar. Kita tak tahu itu kalimah apa. Itulah sebenarnya fi'il amar sebenarnya. Fi'il amar. Biasa dimula, dia letaknya di awal kalimah. Awal jumlah. U'bud. Artikan, sembahlah oleh engkau. Kemudian, berikutnya, ista'in. Ista'in. Macam nak terjemah? Kata dasar dia, nasta'in, kami minta tolong. Kami kita buang, minta tolong tu kata dasar dia. Kita letak copy paste, minta tolong, letakkan di awal terjemahan. Minta tolonglah oleh engkau. Itu arti dia. Sabri Al-Ma'ruf, orang Bangkok. Masya Allah, apa khabar Sabri? Tak dapat jumpa kita tahun ni. Alhamdulillah. Ista'in, minta tolonglah oleh engkau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya nak buat ni. Yes. Okey. Ni Ahmad ke Ihmad ke Uhmad? Tengok huruf ketiga baris fathah, maka hamzah wasal bariskan kasrah. Ihmad. Macam ni kita arti? Kita tahu alhamdulillah segala puji, segala kita buang, segala tu tambahan. Kata dasar puji. Kita copy paste puji masuk dalam letak awal terjemahan. Pujilah oleh engkau. Jadi fi'il amar. Daripada kalimah alhamdulillah tu kita boleh tukar jadi fi'il amar. Kita boleh tukar jadi fi'il mudhari' tadi. Kan? Inilah rahsia. Memudahkan. Daripada surah Fatihah tu kita dapat kembangkan. Kita boleh perkayakan kita punya vocabulary kita. Daripada fi'il madi, boleh tukar fi'il mudhari' pada fi'il amar, boleh pada isim. Dengan modal surah Fatihah saja. Masya-Allah. Okey, nampak? Seterusnya irham. Kita tahu Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Yang Maha tu buang tambahan tu. Kata dasar kasih. Rohamim kasih. Kita copy paste kasih letak dekat awal tu. Kasihanilah. Tambah ni. Herman Zulfakar. Masya Allah. Rahim anak Minang. Kawah. Irham. Kasihanilah oleh engkau. Kasihanilah. Kasihanilah oleh engkau. Fi'il amar. Kemudian imlik. Hamzah wasal baris kasrah. Sebab huruf ketiga tu baris kasrah. Imlik. Kita tahu maliki yang memiliki. Milik yang kita buang tambahan tu. Kata dasar milik. Letakkan copy paste. Milikilah oleh engkau. Itu fi'il amar. Imlik. Istaqim. Al-mustaqim kita tahu. Itu dah ayat yang ke-6. Baru kita jumpa. Baru hafal tadi. Al-mustaqimah yang lurus. Ataupun yang istiqamah. Kita nak terjemah. Saya nak tukar kepada fi'il amar. Istaqim. Takkan luruslah oleh engkau. Kita ambil istiqamah. Kita pilih. Suka pada istiqamah. Kita yang istiqamah. Yang tu kita buang. Tinggalkan. Ambil kalimat istiqamah. Kita copy paste, letakkan pada awal terjemahan. Istiqamahlah oleh engkau. Istaqim, istiqamahlah oleh engkau. Dengan lafaz mustaqim, al-mustaqim tu kita boleh tukar. Jadi, kalau kita tak boleh tukar pun, kita nampak kita dah boleh agak dah. Kita rasa makna dia. Ini makna dia. Daripada kalimat istiqamah ni. Oleh kerana dia fi'il amar, jangan lupa.
tambahkan imbuhan lah dan oleh engkau bila baris akhir. Oleh kamu nanti dulu. Macam mana Ustaz nak belajar oleh kamu? Nanti dulu. InsyaAllah saya akan ajar nanti. Istaqim. Istiqamahlah oleh engkau. Okay? Kita dah belajar fi'il mudhari'. Bahawa fi'il mudhari' ada 4 tanda. Ada satu, baru 2 tanda kita belajar. Kalau alif, atas alif ada hamzah. Dan berakhir dengan dhammah, kita sebut aku dulu. Kemudian, kalau nun, sebut kami. Berakhir pada dhammah, sebut kami. Dan kalau ta, tambahan. Untuk kalamin kena tambah. Ta untuk engkau. Sekarang 12.30. Pukul 1 kita akan ambil kelas pukul 1 nanti insyaAllah. Betulkan solat zuhur. Ta di awal lafaz sebut engkau. Dan kalau ya di awal lafaz, berakhir dhammah sebut ia. Ia boleh atau dia boleh. Saya tambah 2 lagi. Tadi alif, atas ada hamzah sebut aku. Nun sebut kami. Ta sebut engkau. Ya sebut dia. Ada 4 tanda ni. Yang kita namakan huruf mudhara'ah, huruf mudhari'. Bagi fi'il mudhari' mesti ada salah satu daripada 4 huruf ini. Kalau tak ada 4 huruf ni, dia bukan fi'il mudhari'. Jadi, kalau saya terjemahkan, sila beri makna Melayu dia. A'udzu, aku berlindung. Na'udzu, kami berlindung. Ta'udzu, engkau berlindung. Ya'udzu, ia berlindung. Tolong keluarkan suara. Kalau kita tak keluar suara, dia tak jadi ni. Dia penting. Bahasa Arab ni kena lontarkan suara kita. Kita baca dalam hati je, kita rasa macam betul. Tak. Pengalaman saya, kita kena keluar sama-sama. Suara kena keluar. Kalau tak keluar suara, Maizi, Masya Allah. Lama tak jumpa Zaizi. Hindu, Masya Allah. Okay. A'udzu. Tolong sebut Arab pula. Aku berlindung. A'udzu. Pandang tak apa. Bila kita pandang, kita kena pandu dulu. Kami berlindung. Na'udzu. Jangan tersalah pilih dah. Dia ada 4 tu. Engkau berlindung. Ta'udzu. Ia berlindung. Ya'udzu. Biasakan. Pandang banyak kali, insyaAllah dia akan ingat. Baik itu saya kata, inna sam'a wal basar. Sungguh pendengaran dan penglihatan. Pandang tu penting. Dengar, pandang dengar tu. Yang kita dengar dirakam. Yang kita pandang dirakam. Kita pejam mata, dia tak rakam. Sungguh, perhatikan tu. Baik itu saya tak tengok muka saya pun tak apa. Pandang skrin ni. Ni kita buat live ni bukan nak pandang muka saya. Saya nak anda semua pandang pada skrin. Okey. Okey, saya sebut Arab. Sila beri makna Melayu dia. A'budu. Aku sembah. Na'budu. Kami sembah. Ta'budu. Ta'budu. Engkau sembah. Ya'budu. Ia sembah. Okey, tolong tukar pula. Sekarang tolong sebut Arab dia. Saya sebut Melayu. Aku sembah. A'budu. Kami sembah. Na'budu. Engkau sembah. Ta'budu. Ia sembah. Ya'budu. InsyaAllah. Okey. Saya harap anda semua boleh menterjemah. Boleh ikut latih tubi ni. Okey. Okey. Sekarang saya sebut lafaz dia. Beri makna. Asta'inu. Mana dia? Apa? Misal alif sebut aku dulu. Aku minta tolong. Nasta'inu. Nampak nun sebut kami dulu. Kami minta tolong. Tasta'inu. Kita dengar bunyi ta. Mesti engkau. Kadang-kadang orang boleh pandang tapi tak dengar bunyi. Kena dengar bunyi dia. Tasta'inu. Engkau minta tolong. Yasta'inu. Ia minta tolong. Penting. Gabungan yang kita dengar bunyi. Kadang-kadang bunyi lain. Makna lain. Kena bergabung. Baik. Seterusnya. Tolong sebut Arab dia. Saya sebut Melayu. Aku minta tolong. Asta'inu. Kami minta tolong. Nasta'inu. Engkau minta tolong. Tasta'inu. Ia minta tolong. Yasta'inu. Alhamdulillah. Okey. Sila beri makna Melayu dia. Ahmadu. Aku puji. Nahmadu. Kami puji.
Tahmadu, engkau puji. Yahmadu, ia puji. Saya nak anda ingat kalimah ini, ingat pedoman dia. Sebab itu saya ulang benda yang sama. Saya tak perlu ambil kalimah-kalimah lain daripada surah Fatihah. Semua kalimah daripada yang kita dah jumpa, dah terjemah. InsyaAllah. Anda boleh ingat nanti. InsyaAllah. Percayalah. Percayalah. Okay. Tolong sebut Arab dia. Aku puji. Ahmadu. Kami puji. Nahmadu. Engkau puji. Tahmadu. Ia puji. Yahmadu. Baik. Seterusnya. Arhamu. Aku apa? Aku kasih. Narhamu. Kami. Nampak tu kami. Kami apa? Kami kasih. Tarhamu. Engkau dulu. Nampak tak sebut engkau? Yarhamu. Ia kasih. Amliku. Saya nampak alif sebut aku. Aku apa? Aku miliki. Namliku. Kami miliki. Tamliku. Engkau miliki. Yamliku. Ia miliki. Masya Allah. Alhamdulillah. Seterusnya. Ahdi. Siapa tahu makna dia? Siapa bagi jawapan cepat? Ahdi. Ada alif, atas alif ada hamzah. Mesti sebut aku dulu. Tahu makna dia? InsyaAllah tahu kan? Ahdi. Aku apa? Aku tunjuk. Aku pimpin. Daripada kalimah ihdi. Tunjuk kilah. Aku tunjuk ki. Okey, aku tunjuk ki boleh tak apa. Aku tunjuk pun tak apa. Nahdi, kami tunjuk. Tahdi, engkau tunjuk. Yahdi, ia tunjuk. Asal kalimat ha, dal, ya, hidayah. Kita biasa jumpa kalimah hidayah. Ahdi, aku tunjuk. Nahdi, kami tunjuk. Tahdi, engkau tunjuk. Yahdi, ia tunjuk. Sekarang cuba sebut lafaz Arab dia. Aku tunjuk. Ahdi. Kami tunjuk. Nahdi. Engkau tunjuk. Tahdi. Ia tunjuk. Yahdi. Masya Allah. Okey. Daripada lafaz al-mustaqim. Yang lurus ataupun yang istiqamah. Kita boleh pilih terjemah. Ustaz lebih suka terjemahkan yang istiqamah. Kalau astaqimu, dia jadi fi'il mudhari'. Alif atau alif ada sebut aku. Aku istiqamah. Nastaqim, kami istiqamah. Tastaqimu, jangan wakaf. Astaqimu, aku istiqamah. Nastaqimu, kami istiqamah. Tastaqimu, engkau istiqamah. Yastaqimu, ia istiqamah. Tolong sebut Arab dia. Aku istiqamah. Astaqimu. Kami istiqamah, nastaqimu. Engkau istiqamah, tastaqimu. Ia istiqamah, yastaqimu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan ayat terakhir sebelum kita berpisah pagi ni. Okey. Ayat terakhir agak panjang tapi saya mudahkan. Sirata, terjemahkan satu-satu. Sirata kita terjemahkan jalan. As-sirata ke sirata. Tapi dalam bracket tambah iaitu. Iaitu tambahan hanya pada isim. Iaitu tambahan hanya berlaku pada isim. Okey? Tambahan pada isim. Sebagaimana yang, sebagaimana akan, sebagaimana sekalian, segala. Itu tambahan-tambahan. Yang kita nak beritahu bahawa ini isim. Dan dalam kaedah nahu, iaitu tu dia merujuk kepada ilmu tentang badal. Semua badal kita tambahkan iaitu. InsyaAllah, siapa yang dah belajar nahu, mudah. Apa itu badal? InsyaAllah, anda yang baru belajar tak apa, jangan pedulikan. Cukuplah terjemahkan sirata iaitu jalan. Allazina, orang-orang yang. Allazina, orang-orang yang. Dulu masa kami mula-mula belajar dulu, kami artikan sekalian, segala yang. Tapi oleh kerana Allah Ustaz Hashim rahimahullah ada ingatkan kami bahawa selepas 5-6 juzuk pelajar kena tukar kepada orang-orang yang. Masalahnya bagi anak yang pelajar yang dah setia sampai habis 30 juzuk nak tukar orang-orang yang tu sulit.
Mereka nak kekalkan allazina kepada segala yang. Jadi untuk 3 tahun kebelakangan ni saya dah ubah kepada kekalkan teruslah, tak ubah daripada awal. Tak mau nanti dah juzuk 5, juzuk 6 baru nak tukar orang-orang yang, jadi sulit. Jadi ana terus tukar kepada allazina, orang-orang yang. Orang-orang tu tambahan. Allazina tu makna dia yang sebenarnya. Orang-orang tu tambahan. Makna ada tambahan yang, orang-orang saja itu kata nama. Okey, baik. Baik, tinggalkan dulu. Allazina cukuplah. Anda terjemahkan orang-orang yang. Kemudian an'amta, telah menikmatkan oleh engkau. Panjang. Panjangan. An'amta, telah menikmatkan oleh engkau. InsyaAllah saya akan bantu nanti. Macam mana nak mengingati lafaz an'amta. Tinggalkan dulu. InsyaAllah kita akan langsung kepada kalimat yang lain. Ala, atas. Him, mereka. Alaihim, atas mereka. Gabungan 2 kalimah. Ala, atas. Him, mereka. Bila dia bergabung, ya yang tak ada titik tu, kembali ada titik. Alaihim, atas mereka. InsyaAllah, belajar dulu. Kemudian seterusnya, ghairi, bukan. Ghairi, bukan. Al-maghdubi, yang dimurkai. Yang tu tambahan. Yang tu tambahan. Di pun tambahan. Kata dasar murka. Al-maghdubi, yang dimurkai. Al-maghdubi, yang dimurkai. Alaihim, dah agak serupa ulangan semula sebagaimana tadi. Atas mereka. Wa, dan. La, tidak. Wa, dan satu kalimah. Dan pun satu kalimah. Wa, dan tidak. La pun tidak. Okey. Wa, dan, la, tidak. Baik. Ad-dhalina, orang-orang yang sesat. Orang-orang yang tu tambahan. Orang-orang yang tambahan. Sesat kata dasar dia. Dot, lam tu kata dasar dia. Sesat. Orang-orang kita tambah. Orang-orang yang sesat. Ad-dhalina, orang-orang yang sesat. Ada yang kita tambah orang-orang. Ada yang kita tambah orang-orang yang. InsyaAllah saya akan selesaikan masalah ini satu persatu. Anda jangan terlalu gairah untuk menguasai semuanya. Kaedah ni. InsyaAllah satu persatu anda akan cuba kuasai. Tengok dulu. Kita nak selesaikan masalah an'amta dulu. Yang kita namakan ni fi'il madi. Fi'il mudhari' kita dah belajar. Fi'il amar kita dah tahu kaedah laras bahasa dia. Fi'il madi. Fi'lun madin. Ini fi'il menunjukkan masa sudah berlaku. Saya ulang sekali lagi, yang dikatakan perbuatan dalam bahasa Arab, dia tak sempurna kalau tanpa ada 2 elemen tambahan. Pertama, bila masa berlaku perbuatan tersebut, sudah berlaku ke atau sedang dan akan berlaku. Kedua, siapa pelaku dia? Siapa yang pembuat dia? Siapa dia punya fa'il dia? Ini 2 elemen mesti wujud dalam setiap fi'il dalam bahasa Arab. Baik fi'il madi, fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Fi'il madi perbuatan menunjukkan sudah berlaku. Okey. Perhatikan contoh fi'il madi yang kita jumpa dalam an'amta. An'amta, kita artikan telah menikmatkan oleh engkau. An'amta, telah tu kita tambah. Nak menunjukkan masa sudah berlaku. Telah. Menikmatkan itu perbuatan dia. Menikmatkan itulah perbuatan dia. Oleh engkau tu dia punya pembuat dia, pelaku. Oleh engkau tu dia punya fa'il dia. Oleh engkau kita tak di hujung. Okey. Kena ingat, disiplin menterjemah untuk fi'il madi kena sebut telah dulu. Jangan sebut engkau telah menikmatkan. Betul dalam terjemahan Melayu, tapi tak masuk sistem kita. Sistem kita kena sebut telah dulu. Supaya tak mau ada pertindahan antara fi'il madi dengan fi'il mudhari'. Fi'il madi memang kita dah standardkan. Sebut telah dulu. Menikmatkan itu perbuatan dia. Oleh engkau kita letak di hujung. Kalau fi'il mudhari' kita sebut fa'il dulu. Engkau menikmatkan. Ini fi'il madi. Sebut telah menikmatkan oleh engkau. Penting Oleh itu pun penting. Dalam sistem, dia merujukkan kepada fa'il. Semua oleh merujuk kepada fa'il. Jadi, perhatikan sistem kita. Ertikan dengan benar. Baik. Macam ni kita nak tahu engkau, pastikan ada huruf ta. Pada huruf ta tu baris fathah. Dan sebelum huruf ta baris sukun. Pastikan sebelum huruf ta tu baris sukun. Bukan saja-saja saya letak tu. Tambahan sukun tu penting tu. Contoh. Dan bila terjemah, sebut telah.
Oleh engkau tu kerangka yang dah sedia ada. Kita nanti nak copy paste saja erti yang kita hafal, kita letakkan pada tempat kosong dan masuk jadi makna fi'il madhi. Contoh, alhamdu, kita tahu makna dia segala puji. Kata dasar dia puji, segala tu kita tambah. Ha mim dal. Ustaz tukarkan kepada fi'il madhi. Hamidta, bukan hamatta, bukan humatta, bukan Hamidta. Cara nak meletakkan harakat itu biar Ustaz dulu. Satu masa nanti anda akan belajar. InsyaAllah, beri tempoh dulu. Bererti tugas anda sekarang cuma menterjemah saja. Hamidta, dah tahu makna. Kata dasar puji. Copy paste kalimah puji, letakkan pada tempat kosong. Telah puji oleh engkau. Hamidta, telah puji, telah memuji, boleh juga oleh engkau. Itu contoh. Ar-Rahim, kita tahu yang maha pengasih, kata dasar dia kasih. Kita copy paste kalimah kasih, jadi fi'il madhi. Rahimta, telah kasih oleh engkau. Atau telah merahmati. Rahim, kasih itu rahmat. Rahamim, rahmat. Telah merahmati oleh engkau. Rahmat, telah kasih oleh engkau. Rahamim. Pastikan sebelum huruf ta, baris sukun. Dan ta, baris fathah. Rahimta, telah kasih oleh engkau. Kita tahu maliki, yang memiliki, yang tambahan. Kata dasar milik. Kita tukar jadi fi'il madhi. Malakta, telah. Ambil milik, copy paste. Malakta, telah memiliki. Telah milik oleh engkau. Boleh. Telah memiliki oleh engkau. Jadi fi'il madhi. Na'budu, kami sembah. Itu fi'il mudhari'. Kata dasar sembah. Kita ambil kalimat sembah. Ain badal. Nun tu kita buang. Baris sukun, harakat semua kita buang. Ain badal. Dia harakat baru. Abadta, pastikan huruf akhir tu dal kita sukunkan. Tambah huruf ta baris fathah. Copy paste kalimat sembah, letakkan pada terjemahan. Telah sembah oleh engkau. Abadta, telah sembah oleh engkau. Fi'il mudhari'. Nasta'in, kami minta tolong. Saya nak tukar jadi fi'il madhi. Kata dasar minta tolong. Kita copy paste minta tolong tu. Masuk dalam fi'il madhi. Ista'anta, telah minta tolong. Kata dasar minta tolong. Oleh engkau. Telah oleh engkau tu dah sedia ada dah. Kita tak perlu pening kepala. Nampak huruf ta, baris fathah dan sebelum ta sukun. Memang telah oleh engkau dah sedia makna dah. Kita jangan pening kepala. Telah minta tolong oleh engkau. Kemudian ihdi, itu fi'il amar, kita dah belajar. Tunjukkanlah oleh engkau. Lah oleh engkau tu tambahan. Kata dasar dia tunjuk. Kita nak tukar jadi fi'il madhi. Hadaita, telah tunjuk oleh engkau. InsyaAllah, Cikgu Kamil, apa khabar Cikgu? Hadaita, telah tunjuk oleh engkau. Hadaita. Copy paste kalimah tunjuk ya, letak. Oleh kerana di fi'il madhi sebut telah tunjuk oleh engkau. Al-mustaqim, yang lurus atau yang istiqamah. Ustaz suka ambil yang istiqamah. Buang yang, tinggal istiqamah. Letakkan, copy paste istiqamah. Telah istiqamah oleh engkau. Istaqamta, telah istiqamah oleh engkau. InsyaAllah. Okey, inilah cara nak mengingat fi'il madhi. Al-maghdubi, kata dasar murka. Yang di tu kita tambah. Kata dasar murka. Ghin, dot, ba, kata dasar dia. Tukar jadi fi'il madhi. Ghadibta. Ghadibta. Kita kalimat murka, kita copy paste, kita letak pada terjemahan kita. Telah tu dah sedia ada. Oleh engkau dah sedia. Ghadibta, telah murka oleh engkau. Jadi adalah fi'il madhi. Sekurang-kurangnya anda dah boleh dapat perbezaan antara menterjemah fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Okey. Dan ad-dhalina, makna dia orang-orang yang sesat. Ad-dhalina, orang-orang yang sesat. Kata dasar dot, lam, lam. Orang-orang tu kita tambah. Kata orang-orang yang tu kita tambah. Kata dasar sesat. Dot, lam, lam. Saya tukar jadi fi'il madhi. Dalalta, telah sesat oleh engkau. Dalalta, telah sesat oleh engkau. Okey, letakkan kalimah sesat ya.
pada terjemahan. Telah oleh engkau tu makna dia sedia dia lah. Kita dah jadikan kerangka dia. Baik. Okey. Ad-dhalina, orang-orang yang sesat. Baik, itulah fi'il madi. Daripada terjemahan ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi lepas an'amta tadi. Okey. Aisyah. An'amta ni tadi. Jadi kita nak ingatkan sekarang kata dasar nun ain mim, nikmat. Menikmatkan. Maka kita letakkan telah menikmatkan oleh engkau. Jadi inilah cara anda nak mengingat lafaz ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh engkau atas mereka, bukan yang dimurkai atas mereka, dan tidak orang-orang yang sesat. Saya harap ayat yang ketujuh anda boleh terjemah. Ayat yang ketujuh anda boleh terjemah berdasarkan pedoman yang saya telah terangkan tadi. Dan ini latih tubi yang saya sediakan untuk anda. Fi'il madi. Ini latih tubinya. Okay. Fi'il mudhari'. Okey. 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 Latihan fi'il mudhari' daripada 4. Saya nak ingatkan anda bahawa imani fi'il mudhari'. Atas alif ada hamzah, atas hamzah dan dhammah, baris dhammah. Kadang baris fathah, kadang dhammah. Baris itu tak apa, insya-Allah saya akan ajarkan kemudian. Yang penting ertikan dulu. Imu baris akhir baris dhammah. Aku nikmatkan. Nun imu kami nikmatkan. Tun imu engkau nikmatkan. Yun imu ia nikmatkan. Okey. Terjemahkan. Aghdabu. Aku apa? Siapa tahu makna dia? Aghdabu, aku murka. Naghdabu, kami murka. Taghdabu, engkau murka. Yaghdabu, ia murka. Okey. Boleh sebut Arab dia? Aku murka, aghdabu. Kami murka, naghdabu. Engkau murka, taghdabu. Ia murka, yaghdabu. Ini fi'il amar. Ihdi kita tahu, tunjukkanlah oleh engkau. Tukar jadi fi'il mudhari'. Fi'il amar, sorry. Ihdi fi'il amar, okey. Ihdi. Kalau an'im dia jadi fi'il amar. Nikmatkanlah. Nikmatkanlah oleh engkau. Ighdab fi'il amar. Murkalah oleh engkau. Murkalah oleh engkau. Murkalah oleh engkau. Idlal. Idlil, sorry. Idlil. Dalla yadillu. Okey. Idlil. Sesatlah. Dalin. Sesatlah oleh engkau. Ini fi'il amar. Ad-dalina maknanya orang-orang yang sesat. Dan pelajaran terakhir. Pelajaran pertama saya dah terangkan tentang fi'il mudhari' macam mana pedoman. Pelajaran kedua fi'il amar. Pelajaran ketiga fi'il madi, dan pelajaran keempat tentang nak terjemah, nak sebut orang-orang yang, bukan semua tempat ada tambah orang-orang yang. Bila huruf kedua huruf alif. Nampak yang saya merahkan dot huruf pertama, alif tu huruf kedua. Bila ada huruf kedua huruf alif, kalau dalam Quran dia alif maksurah. Dia tukar pada alif maksurah. Ketika terjemah sebut orang-orang yang, dan berakhir dengan yanun. Pastikan akhir dia yanun atau wawnun. Sebut orang-orang yang, okey? Alhamdulillah. Contohnya hamidina. Orang-orang yang mesti dah ada. Orang-orang yang alhamdulillah sekali puji. Orang-orang yang memuji. Rahimina. Dia kalimat kasih. Rahamim. Orang-orang yang mengasihi. Malikina. Orang-orang yang memiliki. Abidina. Orang-orang yang na'budu, kami sembah. Orang-orang yang menyembah. Ghadibina, orang-orang yang murka. Mesti sebut orang-orang yang, bila huruf pertama ada menerima huruf mat atau ada huruf alif pada huruf kedua je, dan berakhir dengan wawnun atau yanun. Ghadibun atau ghadibin boleh, maknanya orang-orang yang mesti sebut. Dalina,
orang-orang yang sesat. Okey. Itulah pelajaran kita belajar. Bukan hanya kita dapat menguasai makna perkata secara harfiah, malah kita dapat mengenal sedikit, masih sedikit. Kaedah menterjemah fi'il mudhari', kaedah menterjemah fi'il amar, bagaimana perubahan-perubahan berlaku, dan bagaimana menterjemah fi'il madhi. 3 fi'il. Perbuatan. Ingat, perbuatan dalam bahasa Arab, dia mesti ada sertakan siapa, masa berlaku perbuatan tersebut, dan siapa yang buat perbuatan tu. Siapa yang melakukan. Atau kita namakan fa'il dia, pembuat dia. Kalau tak lengkap ni, dia bukan fi'il. Dia bukan fi'il. Yang dikatakan fi'il, mesti ada pembuat dia. Mesti ada masa berlaku perbuatan tersebut. Barulah dia mengatakan fi'il. Tak kira fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Bagaimana laras bahasa yang kita guna pakai dalam menterjemah fi'il madhi? Mesti sebut telah. Fi'il amar, tambah imuan lah oleh engkau. Fi'il mudhari', sebut pembuat dia. Aku, atau kami, atau dia, atau mereka. Atau engkau. Engkau ataupun dia. Tengok pada huruf-huruf yang ada di awal lafaz. Alif untuk aku, nun untuk kami, ta untuk engkau, ya untuk dia. Bukan alif tu makna aku, bukan nun makna kami, ta engkau, ya. Itu sebagai pedoman saja. Semua huruf tu kita namakan huruf mudhara'ah, huruf mudhari'. Huruf bagi tanda bagi fi'il mudhari'. Baik. Fi'il amar dan fi'il madhi. Dan yang terakhir pelajaran kita, macam mana nak sebut orang-orang yang. Bukan semua tempat boleh letak orang-orang yang. Bila ada huruf alif pada huruf kedua dan berakhir dengan waw nun atau ya nun. Itulah tanda. Untuk soalan Zasmani, ada ulangan dia. Saya buat rakaman, saya buat ni. Pada Facebook saya ada. Saya buat rakaman ni. Saya akan simpan. InsyaAllah. Saya akan simpan ada pada page. Bukan page, saya punya wall saya. Harfiah Ustaz Muzakir. InsyaAllah ada. Khizam. Jadi untuk hari ini saya kira sampai setakat ini dulu pertemuan kita. Asalnya nak sembang-sembang saja. Nak tengok, nak cakap seorang-seorang rupanya. Masya Allah. Mencecah 50 lebih. Paling ramai yang saya dapati peserta yang ikuti program. Terima kasih atas perhatian dan sokongan anda semua. InsyaAllah kalau ada kesilapan saya mohon maaf. Kerana saya memang tak buat persiapan pun. Saya saja buka laptop. Saya sediakan tripod. Saya nak sembang seorang-seorang ni. Nak tengok macam mana. Masya Allah. Kalau begini punya respon, saya rasa inilah peserta paling ramai dalam kelas saya. Saya harap anda dapat bahagian masing-masing. Dan yang penting Allah nilai kerja kita ni sebagai satu ibadah. Satu amal soleh. Dan saya suka ingatkan pada diri saya sendiri bahawa Allah SWT ingatkan kita bahawa orang yang bahagia, orang yang ada amal soleh. Allah nilai sebagai amal soleh. Bukan semestinya bahagia itu kita kena ada harta berjuta-juta, rumah yang besar, yang cantik, kereta mewah. Bukan itu sumber kebahagiaan. Kalau itulah sumber kebahagiaan, nescayalah Qarun orang yang paling bahagia sekali. Kalau pangkat yang tinggi jadi sumber kebahagiaan, nescaya Fir'aun lah orang yang paling bahagia. Dia hampir mengaku Tuhan. Jadi nak bahagia ni bukan perlu pangkat tinggi, bukan perlu harta yang banyak, perlu kenderaan yang hebat. Tak. Nak bahagia kita ada amal soleh. Allah sendiri jelaskan pada kita, man amila salihan. Barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au untha, daripada lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman pada Allah SWT, falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Sungguh kami pasti berikan kebahagiaan, nuhiyanna, kami berikan kehidupan pada mereka, hayatan tayyibah, akan kehidupan yang baik. Itu satu janji Allah SWT. Allah pasti berikan. Allah gunakan fi'il mudhari' mu'akkad. Nanti siapa belajar nanti? InsyaAllah kita akan belajar fi'il mudhari' mu'akkad. Fi'il mudhari' yang menunjukkan serius, sungguh betul, tegas dengan Allah. Nuhiyanna, kami mesti beri kehidupan pada dia. Nuhiyannahu hayatan tayyibah, akan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang
menyenangkan, mendamaikan. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami mesti ganjari mereka. Kami mesti berikan ganjaran, mesti berikan pahala kepada mereka. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan jauh yang lebih baik daripada apa yang mereka telah lakukan. Ini janji Allah. Mudah-mudahan kita duduk bersimpuh dengar perkongsian yang saya berikan hari ini. Allah nilai satu ibadah. Dan lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, Allah ganda-gandakan ibadah kita satu gandaan yang dengan gandaan yang baik, insya-Allah. Semoga jumpa lagi, insya-Allah. Besok saya cuba untuk adakan semula, mungkin dalam waktu awal sedikit, mungkin insya-Allah. Mungkin dalam pukul lepas waktu isyraq, kita lebih selamatlah, tak ada gangguan. Kita buat awal pagi. Allahu a'lam bissawab. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zasmani, saya nak mulakan besok. Saya mula pagi lah, dalam sekitar 7 ke 7:30. InsyaAllah. Kita jumpa besok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.